Hello, Assalamualaikum semua. Welcome back to Fit Vision YouTube channel, sumber pop culture anda. Okay, so dalam video kali ni aku nak bagi tahu kat korang semua my top 8 ranking top 8 superhero movie pada tahun 2023. Ya betul, kita ada 8 movie superhero yang keluar pada 2023 ni, dan ada yang best, ada yang mengecewakan. Aku rasa lebih banyak mengecewakan daripada menggembirakan hati kita semua. So aku nak buatlah ranking daripada nombor 8 sampailah nombor 1. Dan seterusnya, lepas pada dah settle ranking ni, kita akan buat recap sikit lah. Recap sikit tentang apa yang terjadi untuk Fit Vision YouTube channel pada tahun 2023 ni. Ada banyak cerita sebenarnya, cerita yang aku boleh kongsikan dengan korang semua. Tapi juga aku nak minta maaf sebab sekarang ni cuaca agak gelap. So video ni akan gelap sikit sebab aku pakai satu lighting saja. Dan juga kepada korang semua yang nak dapatkan baju merchandise aku, iaitu Bravemaid X Correct Plot yang baru saja keluar, akan tutup order pada 3 Januari ni. So korang semua boleh dapatkan, link aku ada letak dekat bawah. Okay, boleh dapatkan. Tapi harga dia agak pricey sikit, tapi aku janji kualiti dia memang premium gila. Right, so tanpa masa kita pergi kepada top 8 superhero movie untuk tahun 2023 ni. Di tangga yang ke-8, aku rasa sebuah filem yang sangat-sangat mengecewakan kita semua. Aku rasa kita boleh bersetuju on that, iaitu cerita The Marvels. The Marvels, aku rasa filem yang sangat-sangat mengecewakan. Storyline yang sangat lemah, tak teratur. Villain dia Dar-Benn, aku rasa tu villain paling lemah dalam MCU. Memang tak dapat disangkalkan, memang cerita ni akan jadi cerita yang paling teruk pada tahun 2023 yang berkonsepkan superhero. Akan tetapi dia ada kekuatan dia sendirilah. Antaranya Iman Vellani, lakonan daripada Iman Vellani melakonkan watak sebagai Kamala Khan ataupun Miss Marvel. Aku sangat-sangat menyukainya, menjadi tunjang utama untuk cerita The Marvels ni. Dan juga aku lebih suka Brie Larson sebagai Captain Marvel dalam The Marvels ni, nak dibandingkan dengan Captain Marvel yang pertama yang keluar pada tahun 2018-an. But overall semua dua kekuatan yang aku bagi tahu tu kan tak dapat untuk menyelamatkan cerita ni. Dan cerita ni bolehlah aku bagi rating dalam 5/10 bintang, dan aku tak enjoy langsung sebenarnya. Bolehlah untuk macam saja-saja tengok, okey lah, tapi better cerita ni release kat YouTube ke apa. Aku sampai rasakan macam gitu. Di tangga yang ke-7, aku rasa mungkin ramai akan kecewa dengan list ini, iaitu aku ada cerita Aquaman and the Lost Kingdom. Filem arahan daripada James Wan, walaupun visualnya sangat cantik, mengingatkan aku sama seperti Black Panther Wakanda Forever, di mana dia menunjukkan negara ataupun satu tamadun di bawah laut, iaitu kali ni Atlantis lah. Dalam Black Panther Wakanda Forever kita ada orang Talokan dan sebagainya kan. Memang sangat cantik, aku tak dapat nak nafikan. Cuma penceritaan untuk Aquaman and the Lost Kingdom pun aku rasa lemah. Kadang-kadang aku dapat rasakan hubungan di antara Aquaman dengan Ocean Master tu the best. Cuma aku rasa dia macam seolah-olah meniru replika Thor dan juga Loki. Tapi itu bukan orang kata benda yang aku tak suka sangat. Aku lebih tak suka kepada diorang tak dapat nak deliver, nak pilih villain mana satu untuk ketengahkan. Sampai kan juga aku rasa Aquaman and the Lost Kingdom ni rasa seperti satu filem adventure macam Journey to the Center of the Earth, sedangkan ini satu cerita yang bergenrekan superhero, dan dia diambil daripada DC Comics lah, literally. So aku tak nampak diorang beratkan daripada DC Comics lebih kepada satu cerita ekspedisi macam tu. But overall, aku had fun gila tonton cerita Aquaman ni, sebab ada banyak gila elemen-elemen jokes, elemen humor yang sangat kelakar, tapi juga ekstrim lah, yang membuatkan aku rasa Aquaman ni dah jadi macam Thor, karakter Thor sendiri. So di tangga yang ke-6 aku ada cerita Shazam Fury of the Gods. To be honest, aku lebih enjoy untuk menonton Shazam sebab aku rasa dia lebih ada nilai berbanding daripada Aquaman and the Lost Kingdom. Of course, daripada segi visual tak dapatlah kalahkan Aquaman and the Lost Kingdom, tapi penceritaannya orang kata lebih baiklah daripada Aquaman and the Lost Kingdom. Itu daripada perspektif aku sendirilah. Dan apa yang orang kata kekurangan untuk Shazam Fury of Gods ni, pertamanya villain problem juga, yang aku lupa nama akak 3 orang tu dengan Rachel Zegler pun ada. Karakter yang lemah, walaupun ada 3 orang villain, tapi aku rasa still villain yang sangat-sangat lemah. Penceritaan bagi aku average, okay, tidaklah bombastik, ianya orang kata masih boleh dipredik dan sebagainya. Dan aku suka ni chemistry di antara adik-beradik Shazam apa semua tu kan, cara mereka bertukar kuasa dan sebagainya, message yang tersirat dalam cerita Shazam Fury of Gods ni. Dan
Kekurangan paling obvious sekali adalah aku rasa lakonan daripada Billy Batson yang dewasa tu. Aku lupa nama dia siapa. Aku rasakan dia sangat force untuk lakonkan watak sebegitu. Aku lebih suka karakter Billy Batson yang masa budak tu. Dia lagi deliver lakonan yang orang kata serius dan juga menyentuh hati lah. Aku lupa sikit lah Shazam Fury of Gods tu apa message utama dia. Tak silap aku dia berkaitan dengan kekeluargaan jugalah. So overall Shazam Fury of Gods is quite decent, agak mediocre sebenarnya. Dan aku bagi rating untuk Shazam Fury of Gods, aku bagi 7.5/10 bintang lah. Tapi still ada banyak kekurangan untuk cerita tu. Dan yang di tangga yang seterusnya, kita ada di tangga yang kelima dah, iaitu filem yang orang kata first time muncul dekat live action movie, iaitu karakter yang bernama Blue Beetle, Jaime Reyes, lakonan daripada Xolo Mariduena. Aku rasa ini salah satu filem yang mengembalikan nostalgia zaman budak-budak dulu. Kita tengok cerita Spider-Man, kita tengok cerita X-Men, Fantastic Four. Aku dapat rasa satu blueprint yang sama. Tetapi ramai yang membenci cerita ni sebab dia sangat simple, sangat generic dan juga orang kata tak ada keunikan lah untuk cerita Blue Beetle ini. Tapi bagi aku suka this kind of origin. Sebab ini hanyalah filem pertama. Kalau filem kedua, filem ketiga dibuat dengan satu blueprint yang sama juga seperti cerita yang pertama ni, and yes, mungkin aku akan bagi rating yang rendah untuk Blue Beetle. But overall, Xolo Mariduena sebagai Blue Beetle dan dia ketengahkan tentang keluarga daripada keluarga Jaime Reyes, aku suka benda tu. Dan dia rasa sangat dekat. Sebab aku baca komik seminggu sebelum tu aku baca komik untuk Blue Beetle, dan bila Blue Beetle tu keluar, aku rasa macam karakter ni sangat-sangat, tak adalah comic accuracy 100%, tapi penjelasan dia, penterjemahan dia, aku rasa sangat-sangat bagus untuk Blue Beetle. Tetapi Blue Beetle also juga dia menawarkan villain yang lemah, Carapax, dan juga villain yang seorang lagi tu sepatutnya Jescott, aku lupa nama dia. Sepatutnya dia bukan villain dalam komik, tapi dalam cerita ni dia jadi villain. So again, masalah weaker main villain lah untuk cerita Blue Beetle. But overall is quite mediocre juga bagi aku. So seterusnya di tangga yang keempat, yang ni adalah filem yang kontroversi juga, iaitu cerita The Flash, yang aku bagi rating sebanyak 8/10 bintang. Sebenarnya aku bagi 9, tapi bila aku tengok balik 8 is quite enough lah. So The Flash, lakonan daripada Ezra Miller, a problematic boy, aku bagi di tangga yang keempat lah untuk ranking aku ni. Sebabnya adalah message utama lah. Message utama untuk cerita The Flash ni bagaimana Flash ataupun Barry Allen dia nak pergi patah balik masa untuk mengembalikan ibunya, sebab dia tak ada banyak kenangan dengan ibunya. So dia nak patah balik, nak perbetulkan perkara itu, sehingga kan ianya telah mewujudkan satu catastrophic event kepada dunia sendiri, kepada dunia multiverse sendiri. And aku tak nak sentuh bab tu. Aku lebih nak sentuh pasal konsep yang ibu dia lah. Macam mana kita perlu menghargai seorang ibu kita, jasa ibu kita, dan kita tak tahu ibu kita akan bersama dengan kita buat berapa lama, sampai mana ibu kita akan bersama dengan kita. Dan cerita The Flash berjaya untuk tawarkanlah elemen tersebut, walaupun daripada first act, second act, third act dia tak konsisten. Kadang-kadang cerita pasal benda ni, second act cerita pasal benda ni, dengan Batman adanya apa semua kan. Aku rasa sangat-sangat berterabur. Tapi rating aku lebih pergi kepada message yang The Flash tawarkan lah. Not bias sebab aku tak minat sangat DC kan. But lagi satu kekurangan yang terbesar untuk cerita The Flash, iaitu CGI problem. Permulaan filem dia tunjukkan bayi tu kan yang nampak seperti karakter kartun. CGI memang problem gila untuk cerita The Flash. Dan main villain pun problem juga. Main villain yang tak ada development langsung, tiba-tiba muncul, akulah orang jahat dalam cerita ni. Not working lah. Bagi aku ianya tak berkesan. But it's okay lah untuk The Flash. Dia okay lah. Di tangga yang ketiga, aku ada cerita Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Salah satu cerita yang kontroversi juga. Ramai yang tak menyukai cerita ni, but aku personally, aku enjoy gila tengok Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Walaupun Casey Lang yang menjadi orang kata plot device yang menggerakkan cerita untuk Ant-Man and the Wasp: Quantumania ni, aku tak dapat nafikan benda tu. Dan apa kau rasa kekuatan utama untuk cerita ni bukan Paul Rudd sebagai Ant-Man, ini adalah Jonathan Majors yang baru saja ditangkap baru ni kan. Tapi bagi aku, pelakonan Jonathan Majors sebagai Kang the Conqueror is so convincing, sangat meyakinkan, dan aku dapat rasakan the threat of Kang the Conqueror, walaupun dia mati karakter Kang tu pada penghujung filem untuk Ant-Man and the Wasp: Quantumania.
overall cerita dia pun aku rasa mempunyai flow yang cantik. Cumanya ada beberapa plot yang aku rasa macam diorang patut polish lah plot ni sampailah berkesan. Antaranya juga benda yang tak best juga adalah character design untuk MODOK yang sangat-sangat hodoh penampilannya, dengan tiba-tiba dia jadi apa, adakah aku mati sebagai seorang Avenger sekarang? Bullshit gila. Sangat-sangat apalah siut benda tu. Tapi okey lah, aku had fun lah tonton cerita Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Okay, so moving on, di tangga yang kedua aku ada cerita yang sangat-sangat harmoni, cerita yang mengisahkan kekeluargaan, cerita mengisahkan adik-beradik, iaitu Guardians of the Galaxy Volume 3, yang aku rasa sangat-sangat masterpiece untuk tahun ni sebenarnya, yang membuatkan aku menangis kurang daripada kita telah menonton origin untuk Rocket Raccoon. Dahsyat mat cerita ni. Plot dia sangat solid. Lepas pada tu lagu-lagu yang disajikan dalam cerita ni seperti Dog Days Are Over kan. Aku sangat suka music score dalam cerita Guardians of the Galaxy. A+. Lakonan-lakonan A+. Semua aku sangat enjoy lah, sumpah. Guardians of the Galaxy is one of the best film dalam MCU. Aku rasa tak silap aku ada kongsikan Guardians of the Galaxy Volume 3 ni masuk dalam top 5 aku untuk filem dalam MCU lah, to be honest. Dan seterusnya Peter Quill, Gamora, betul lah, Peter Quill, Gamora, Nebula, Mantis, Drax, Groot, semua ada closure yang sangat indah. Tapi kelemahan dalam cerita ni bagi aku, kelemahan dia adalah high average bagi aku. Dan juga satu lagi, ada Morlock yang tidak menampilkan satu watak yang gah sama seperti dalam komik. But it is understandable lah, dan aku tak sabar untuk tengok Adam Warlock in the future. Dengan lepas pada tu kita dapat tengok Phyla-Vell yang tak dapat lah screen time yang banyak, but kita tahu Phyla-Vell exist sekarang ini dalam MCU. Okay, so aku tak dapat nak nafikan lah, Guardians of the Galaxy, aku sampai sekarang even dengan lagu-lagu dalam Guardians of the Galaxy, aku tak tahulah korang macam mana kan. Di tangga yang pertama bagi aku memegang takhta sebagai sebuah filem yang sangat-sangat masterpiece, lebih baik daripada Guardians of the Galaxy. Bukan dari segi emosi, tapi dari segi penceritaan dan penyampaian plot dalam cerita ni, iaitu Spider-Man Across the Spider-Verse is the masterpiece film of the year, the best animation of the year untuk tahun 2023 ni. Aku tak dapat nak nafikan dengan watak-watak yang disajikan dalam cerita tu, seperti Spider-Punk, Spider-Man 2099, Ghost Spider pun. Aku rasa semua ada highlight masing-masing dalam cerita tu, walaupun mungkin kita boleh kata tak banyak, tapi ianya telah menyerikan cerita tersebut. Dan aku paling suka bagaimana Spider-Man Across the Spider-Verse ni menyampaikan daripada sudut emosi menggunakan warna-warna animasi di dalam cerita Spider-Man Across the Spider-Verse ni. Contohnya bila Gwen sedih, dia berubah jadi warna apa. Contohnya bila karakter ni tengah marah, dia berubah jadi warna merah. Dan aku rasa benda tu adalah satu penyampaian cerita yang sangat kreatif, tidak memerlukan reaksi muka yang marah ke, cukup menggunakan satu warna untuk kita faham apakah yang sedang berlaku sekarang ini. Seterusnya, apa yang best juga, the main villain dalam cerita ni, The Spot. Siapa sangka karakter yang paling lemah dalam penceritaan ni boleh jadi karakter yang sangat kuat dalam multiverse sekarang ini. Damn, sangat bagus lah. Lepas pada tu, dengan dia tampilkan ilmu fizik juga, iaitu butterfly effect. Macam mana Spider-Man daripada Earth 42 ini pergi ke Earth 1610. Lepas tu, dia telah menjejaskan dunia di Earth 42 yang kita tengok pada penghujung scene untuk Spider-Man Across the Spider-Verse kan. Satu penceritaan yang kompleks yang membuatkan kita rasa macam, apa benda yang aku tengok ni? Tapi in a good way. Tapi one of the main controversy adalah kenapa cerita ni tergantung at the end tu lah. Ramai lah yang mempersoalkan itu. Bagi aku sebab knowing that cerita ni akan keluar part 2 nanti kan, mungkin akan ada The Inheritors ke dan sebagainya. Still lah ending tersebut. Satu cliffhanger yang sangat-sangat dahsyat jugalah, mengingatkan aku seperti Avengers Infinity War kan. Bagi aku rasa macam tu lah. So itu adalah antara Spider-Man Across the Spider-Verse is the best film lah. Aku terpaksa pilih Spider-Man sebab penceritaannya sangat kompleks nak dibandingkan dengan Guardians of the Galaxy Volume 3. Tapi itu, aku rasa list ni
personal, masing-masing ada opinion sendiri. Cuba korang list down dekat bawah dekat ruangan komen, apakah korang punya list untuk tahun ni superhero movie 2023. Aquaman duduk nombor berapa, Blue Beetle nombor berapa, Spider-Man Across the Spider-Verse nombor berapa. Kongsikan dengan aku nak tengok korang semua list lah. Okay, so sekian untuk ranking, dan sekarang ni aku nak masuk untuk recap 2023 untuk tutup lah video ni adalah penutup untuk tahun 2023 ni. Sekejap aku nak check okay. So 2023 ni sangat orang kata tahun yang bagus dan juga tahun yang orang kata perkembangan lah untuk YouTube channel Fitni Vision ni. Dan of course for sure aku tak dapat nak kembangkan YouTube channel ni tanpa korang semua jugalah. Korang semua yang always bagi like, korang semua yang always komen, korang semua yang always berinteraksi dengan aku sepanjang tahun ni 2023. Ada subscribers baru, ada subscribers lama yang masih ada kat sini, ada subscribers mungkin yang dah tak layan dah YouTube channel ni. Aku faham benda tu is come and go kan. Dan permulaan untuk tahun ni, first thing foremost, aku dapat jemputan daripada Zaf Vlog sendiri untuk menghadiri private screening, menonton cerita Ant-Man sendiri, Ant-Man and the Wasp: Quantumania kan. So shout out, thank you to Zaf takkan tengok video ni, tapi aku really berterima kasih kepada Zaf kerana banyak kali menjemput aku untuk pergi menonton premiere private screening yang berkaitan dengan superhero movie lah basically kan. Lepas pada tu juga aku nak berterima kasih kepada Buzzpop, abang ni yang mana telah menjemput aku untuk menjadi one of the panelists untuk channel Buzzpop sendiri, yang korang boleh pergi tengok dekat YouTube. Aku rasa most of us pun dah tengok kan Buzzpop ni kan, di mana aku tampil as a panelist untuk cover Ant-Man and the Wasp: Quantumania juga sebenarnya. Really thank you very much lah kepada abang ni sebab bagi peluang untuk aku kata berkembang dalam industri ni. Lepas pada tu bukan Ant-Man je, ada yang kedua tak silap aku, Guardians of the Galaxy, aku cover bersama dengan Abang Hadi kan. Ramai yang aku kenal, Abang Duan, lepas tu Munif, Nazir, ramai gila yang aku kenal, dan mereka semua orang-orang yang baik, orang-orang yang kata menghargai karya geeks ini sebenarnya. Really thank you very much kepada Buzzpop sebab bagi peluang kepada aku untuk inilah berkembang dalam industri ni kan. Seterusnya juga apa lagi yang jadi tahun ni? Ni pada bulan 5 macam tu, bulan 5 ke bulan 6 kita ada cerita yang aku rasa sangat-sangat tak best juga, series, iaitu Secret Invasion. Secret Invasion merupakan sebuah series yang aku rasa sangat-sangat teruk untuk cerita ni. Tapi bukan itu yang untuk tahun ni, bukan itu yang aku nak ketengahkan. Itu aku dapat first time invitation daripada Disney Plus Hotstar Malaysia. Shout out to you Disney Plus Hotstar Malaysia kerana telah menjemput aku pergi ke private screen, bukan private screen, premiere untuk Secret Invasion, di mana aku dapat tengok beberapa hari awal untuk series tersebut lah. Sebab aku tak pernah dapat invitation daripada Disney ataupun pihak wayang untuk menghadiri event-event macam ni, knowing that mungkin nama Fitni Vision tak besar kan, tak ada numbers yang banyak, but dapat satu invitation macam tu, aku dah rasa kagum dengan YouTube channel ni sendirilah, yang mana korang semua yang telah membantu untuk channel ni berkembang setiap hari. Okay, so lepas pada tu bukan Secret Invasion saja, dapat juga tayangan premiere untuk Loki. One of the best series untuk tahun 2023 ni, Loki. Aku pun dapat jemputan untuk tengok cerita tu sebanyak 2 episod. Aku tak sangka yang this year akan menawarkan banyak benda-benda yang baiklah kepada YouTube channel ni. Lepas pada tu banyak kolaborasi dengan Sembang Marvel. Aku dapat pergi ke podcast Sembang Marvel selepas tahun delay kan. Ada Abang Izzat dah invite, tapi aku tak dapat pergi sebab aku duduk kat Terengganu kan. And finally dapat pergi ke Sembang Marvel untuk podcast. Adakah satu podcast dengan diorang semua. Really thank you very much kepada Abang Izzat, Adib dan juga Anik sendirilah yang banyak orang kata memberi exposure kepada aku berkenaan dengan industri content creation ini jugalah kan. Dan one of the best thing juga untuk tahun ini adalah aku dah bertemu dengan my members, geek members ni, iaitu Geeks Frequency. Shout out to you, shout out to Shanzuan Nendo, shout out to Sifuddin, Ija, Arif Minat DC, Amber Heard sendiri kan.
Yang mana aku tak sangka aku akan jumpa kawan-kawan yang boleh borak pasal geek juga, borak pasal komik, borak pasal anything pop culture. Shout out, korang boleh follow Geeks Frequency dekat TikTok, dekat Spotify untuk dengarkan kita orang berpodcast. Geeks Frequency is one of the best thing yang happen lah. Sebab tahun ni, kalau korang tengok balik video aku awal tahun ni, aku cakap tahun ni adalah tahun untuk aku berkolaborasi, untuk aku berjumpa dengan orang. Tapi aku tak sangka yang aku akan membina empire baru bersama-sama dengan diorang ni, iaitu geng-geng Geeks Frequency, untuk adakan satu podcast. Cumanya kita orang masih lagi grow lah, tak adalah dapat numbers yang banyak dan sebagainya kan. But yeah, it's one of the best achievement jugalah untuk aku pada tahun ni. But dalam orang kata benda-benda yang baik kan, ada juga benda-benda yang tak berapa baik lah, iaitu tahun ni aku banyak diuji dengan kesihatan sebenarnya. Ya, kesihatan. Dalam aku membuat konten, duduk sini, rekod video, lepas tu aku akan baring, edit video dekat telefon dan sebagainya kan, sampai aku lupalah tentang kesihatan diri sendiri. Kita sentiasa beringatlah tentang kesihatan kita, makanan, senaman dan sebagainya. Tapi bila dah buat kerja macam ni, aku sampai lupa, aku dah tak workout. Sehingga kan aku baru-baru ni masa bulan 9 tu, aku ada satu sakit belakang tau. Sebab banyak duduk, banyak baring dan sebagainya, disebabkan aku tak bersenam. So mungkin it is a reminder untuk aku jugalah untuk banyakkan bersenam walaupun busy dengan content creation dan sebagainya kan. So masa tu banyak makan duit lah, sebab kena bayar ubat ni ubat tu. But kita dah lepasi tahap tu. Benda tu dah berlaku bulan 9. Sekarang ni pun dah bulan 12 dan nak menghampiri tahun 2024. So aku rasa itu saja recap untuk 2023 ni. Banyak perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang indah yang berlaku pada tahun ni sebenarnya. Aku juga dapat berpeluang untuk berjumpa dengan ramai subscribers aku yang sentiasa menyokong aku. Rahmat, shout out to you Rahmat, Irfan putera, Irfan lagi satu kan. Kita pergi tengok Oppenheimer. Oppenheimer sama-sama kan. Banyak aku jumpa Mac, aku jumpa Acap. Ramai sebenarnya. So aku rasa kalau nak simpulkan tahun 2023 ni sebagai tahun kolaborasi, aku rasa aku dapat achieve benda tu. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah, berterima kasih kepada korang semua. Berterima kasih kepada kawan-kawan aku yang support, dan berterima kasih kepada diri sendiri yang tak give up. Sebab aku ada banyak kali nak give up kan. Sebab kita tak tahu sampai lama mana, berapa lama aku akan ada dekat YouTube ni dan buat konten untuk korang semua kan. But overall thank you very much. Thank you very much sebab support YouTube kecil ni, iaitu Fit Vision. Kita ada 5k lebih dan masih growing. Akan sampai ke 10k, akan sampai ke 100k tu I'm not really sure lah. But aku akan try the best lah. Aku akan try the best untuk entertain korang dari pop culture ni lah. Marvel ke DC ke Image Comics ke Godzilla vs Kong ke anything lah. I will try to entertain masa-masa lapang korang sehabis baik untuk tahun 2024. And kalau korang semua fikir-fikir lah, aku tak tahulah korang akan question benda ni kita. 2024 bagi aku is going to be a year di mana aku nak berjumpa dengan kebanyakan daripada korang semua lah. So my goal adalah untuk membuat satu event, sort of meet and greet untuk aku berjumpa dengan korang semua. Sebab aku nak ucapkan terima kasih individually kepada korang yang support daripada 2020 sampai sekarang. Nak cakap aku dapat payment untuk YouTube tak juga. Dapatlah payment tapi setahun sekali. Dan sekali tu jumlah berapa tak banyak langsung. Tak nak cover pun bulanan aku pun apa semua kan. But still aku buat benda ni sebab aku rasa minat dan aku rasa nak berkomunikasi dengan korang semua melalui platform YouTube ni. Okay, so I think that's it lah. And aku wish the best untuk korang semua dalam apa jua korang semua tengah lakukan, kerja, hobi masing-masing ke kan. Enjoy your life, the best yang mana korang semua boleh buat lah. Okay, so I think that's it lah, penutup untuk 2023 ni. Dan doakan semoga 2024 merupakan salah satu tahun yang baik juga kepada kita semua, bukan untuk Fit Vision YouTube channel saja. Okay, but sebelum korang tutup video tu korang semua boleh dapatkan merchandise untuk Loki Correct Plot ini dekat bio. Aku ada letak link dekat bawah. Okay, so with that being said, thank you for 2023. Let's meet up on 2024. Dengan itu, saya Fit Vision berterima kasih kepada korang semua.
dan teruskan melayan pop culture daripada Fate Vision. Okay, see you guys next year. Jangan masuk tandas, nanti terperangkap di tahun 2003. Assalamualaikum dan bye-bye semua.